Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat berapa? 24 bagi sabda Nabi SAW. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala minal ju'i wal 'atashi. Jadi sambung perbahasan berkenaan dengan sifat tamak makan. Tamak tamak lah bahasa kita. Cuma dia ta, kita Melayu ti. Maka dia bersambung dalam membawa masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, maka bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu dia tak tulis riwayat siapa. Ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala minal ju'i wal 'atashi. Artinya, arti sabda Nabi kepada Allah Subhanahu. Tiada pekerjaan sini mana amalan lah, bukan kerja dia buat kerja apa. Pekerjaan sini amalan lah, diterjemah daripada amal bahasa Arab, terjemah Melayunya pekerjaan tu makna amal lah. Kita pun faham dah. Jadi di sini dia menunjukkan dalam kitab Jauharul Mawhub disebut bahawasanya ialah yang paling yang disukai Allah Ta'ala amalan ia selain daripada semayang apa semua ni ialah lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga dengan makna tahan lapar dan tahan dahaga. Tuan Guru Haji Suhaimi hafizahullah Ta'ala mensyarahkan hadis ni, maksud dia dua. Tahan lapar, tahan dahaga ni maksud dua. Pertamanya tahan lapar sungguh, dengan makna dia tak puasa pun, tapi bila dia lapar tu dia tak makan selalu. Tu maksud dia. Dia lapar sini bukan makna puasa, makna pertama. Makna pertama, makna dia tu tidak makan segera kalau dia tu lapar dan dahaga. Makna dia sekejap. Tu maksud pertama. Maksud kedua ialah puasa. Kerana puasa itu zahirnya menahan lapar dan dahaga. Jadi menahan lapar dan dahaga merupakan amalan yang lebih disukai Allah Ta'ala di situ. Itu ditafsir dengan dua tafsiran.
disebut oleh Tuan Guru Haji Suhaimi hafizahullah ta'ala dengan makna puasa atau dengan makna tahan sekejap walaupun kita tak puasa. Dapatlah fadilat lapar tu. Dia ada fadilat yang tersendiri lapar ni, dan juga tahan dahaga ni. Dari sudut kesihatan ada, dari sudut syarak pun ada. Sebab tu kita ni dianjurkan supaya berpuasa sunat. Banyak faedah-faedah puasa sunat yang dihuraikan oleh doktor-doktor perubatan. Kemudian kata dia dan bersabda, ya Nabi SAW, sayyidul a'mali al-ju'u, penghulu segala pekerjaan, segala amal itu ialah lapar. Bila kata lapar, masuk dahaga lah. Mana kurangkan makan. Dia tasawuf, amalan tasawuf yang paling simple 4. Pertamanya tahan lapar, yang kedua tahan cakap, yang ketiga tidur tidur sikit, yang ketiga mula-mula tahan lapar, kemudian tahan cakap, mana tak cakap banyak, cakap hanya yang perlu sahaja, kemudian kurang tidur dan kurang minum. Kurang minum sini mana kurang makan dan kurang minum sini dengan mana dia tu makan dan minum qadar secukupnya, tidak lebih daripada had sepatutnya. Secukupnya lah. Atas orang lah secukupnya ni. Dia tak lebih daripada had sampai tahap kenyang yang memudaratkan, dan sampai tahap kenyang yang bawa kepada malah untuk beribadah, untuk belajar dan sebagainya. Tu. Situ amal tasawuf yang paling ringkas. Tahan dahaga, tahan lapar, tidur sedikit. Tidur sedikit ni makna tidur secukupnya. Jangan faham tidur sedikit ni sampai tahap tak tidur langsung. Itu bukan wali. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tak pernah tidur 2 tahun kerana tulis kitab. Dia hanya tidurnya ialah tersengguk saja. Tulis kitab tu tersengguk, itulah tidur dia. Tapi bukan semua tersengguk dalam ni. Kata tersengguk ni, hang ni tak tidur ni, kepala otak dia. Bukan tak tidur tu, memang tersengguk-sengguk, mengantuk. Dia tak boleh kiyah dengan Imam Nawawi tu. Jadi Imam Nawawi lain lah, dia tu makam lain. Dia tu tulis kitab. Imam Nawawi tulis satu kitab sehari tulis satu kuras. Satu kuras ni kalau kita beli kitab lama tu, dia helaian dan cabut-cabut, dia jenis cabut-cabut tu. Satu kuras tu lebih kurang 16 muka surat. Jadi lebih kurang 16 muka surat Imam Nawawi tulis sehari. Tu pun 16 muka surat tu 16 muka surat zaman dia lah. Satu kuras tu. Zaman kita kecil ni je. Tak tahu zaman dia tu lebar ke lagu mana. Satu kuras dia panggil. Tu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak pernah meletakkan tulang belakang dia ke tempat tidur selama 2 tahun. Tu orang-orang yang memang betul-betul ibadat dia lillahi ta'ala. Waqafa badanahum lillah. Mereka mewakafkan badan mereka, tubuh mereka sendiri pada Allah Ta'ala. Khidmat pada agama. Tu. Kemudian kata musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu riwayat dia kata qala al-Iraqi lam ajidhu lahu aslan. Hadis yang dia akan sebut ni Imam al-Iraqi memberikan komentar, kata aku tak jumpa sanad dia. Dia tak kata palsu lagi, tak jumpa ya. Macam dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang pertama yang tahqiq kitab tu dari sudut hadis ialah Imam al-Iraqi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam al-Iraqi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendapati ada beberapa hadis-hadis maudhu' dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadis palsu. Datang ulama kemudian, yang kedua, dia menapih lagi, dia cek sekali lagi, dia takhrij sekali lagi. Hadis palsu yang dikatakan oleh Imam al-Iraqi, separuhnya sudah dijumpai sanad dia, separuh lagi dikatakan maudhu'. Hak nombor 3 pula, ulama yang kemudian datang pula tahqiq sekali lagi, takhrij hadis lagi, tinggal makin berkurangan hadis maudhu' yang dikesan dalam Ihya Ulumuddin. Sebab apa? Sebab makin lama makin ulama cek makin jumpa. Walaupun sanad itu dhaif lah, ada yang banyak dhaif lah. Banyak sahih pun ada, hadis hasan ada. Tapi kena kata hadis maudhu' pun ada. Cumanya hadis maudhu' menurut ulama Iraqi banyak ni. Imam Iraqi banyak ni.
Akan datang, ulama akan datang buat pula cek lagi. Yang kata Imam Iraqi kata palsu tu sebenarnya ada sanad. Separuh dah. Separuh. Lah kali sampai zaman sekarang jumpa berlaku. Dah takhrij berlaku dah. Tu. Tu dia panggil kitab Ihya Ulumuddin. Tak apa menafikan lah, ada kitab-kitab lain kalau ke hadis tu palsu, terpaksa kata palsu kan. Tu disebut dalam dia buat satu kitab khusus. Kiai di Indonesia tu dia buat satu kitab khusus, kitab yang berkenaan dengan hadis-hadis yang dikatakan palsu dalam Ihya Ulumuddin. Dia takhrij habis. Dengan makna ada sanad, bukannya palsu mutlak. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami hiya al-ibadah. Jadi sebab apa dia letak juga hadis gini walaupun tidak jumpa asal dia, kerana dia makna sahih. Makna dia sah. Walaupun sanad dia matan dia lam ajid lahu aslan, tidak tahu, aku tak jumpa. Itulah dia panggil cara untuk takhrij kitab dengan cara beradab. Artinya berfikir itu setengah ibadat. Ini separuh daripada ibadat. Dan sedikit makan itu ia sedikit makan tu juga ialah satu ibadat. Jadi qillatul ta'am ialah satu ibadat. Al-fikru, tafakkur lah, fikir sini, tafakkur, muhasabah diri, itu separuh daripada ibadat. Mana qillatul ta'am, menyedikitkan makanan, lebih afdal daripada tafakkur. Sebab tafakkur separuh ibadat. Kalau qillatul ta'am, sikit makan itu ialah ibadat. Satu ibadat tu. Jadi dia panggil, nak kata sedikit makan itu lebih afdal ibadat dia berbanding tafakkur, muhasabah diri. Tafakkur ni kena ada seharian ni. Waktu sebelum tidur ke dan sebagainya. Adakah kita amalan kita bertambah ataupun bertambah dosa? Kalau berdosa kita bertobat sebelum tidur. Ucap syahadah semula. Tu semua benda-benda yang perlu dibuat sebelum tidur. Baca syahadah semula, taubat pada Allah Ta'ala, baca suratul mulk atau suratul sajadah, ataupun 3 qul. Tu sunnah Nabi SAW, baca 3 qul, kemudian dihembuskan tiup satu badan. Tu baru tak kena gangguan jin syaitan waktu tidur. 3 kali ulang, baca 3 qul tu 3 kali ulang. Setiap 3 kali tu hembus kat tangan, lepas tu sapu kat badan. Tu sebanyak 3 kali. Tu cara Nabi SAW sebelum tidur. Ada pun amalan ulama lain, bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Tu pun ada juga. Tu amalan ulama. Disebut dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatin Najah. Disebut dalam kitab Tepi Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. So tepi faridah tu dia dah bab bismillah. Baca sebelum tidur. Ataupun faridah tu dia bahas bismillah lain. Tapi adalah ulama sebut 21 kali baca bismillah sebelum tidur, untuk elok gangguan, untuk elok mati terkejut, untuk elok dicuri dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi taala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah taala kullu akulin wa syarubin. Naumin. Kullu akulin syarubin naumin. Itu. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Taala, yang lebih lama kamu lapar. Mana lagi lama lapar kita, lagi afdal lah kita. Jadi hal lama lapar ni bila puasa lah. Tapi puasa kalau nak kata soleh ataupun afdal di sisi Tuhan ni selain puasa Ramadan lah. Sebab puasa Ramadan tu wajib. Tu tak kira, tu memang wajib dah. Memang hak Allah Ta'ala atas dia untuk puasa. Nak kata soleh dengan sebab tahan lapar puasa ni lain pada Ramadan lah. Makna dia banyak puasa sunat tu ya. Banyak puasa sunat. Jadi Nabi SAW mengatakan puasa yang lebih disukai Allah Ta'ala ataupun yang lebih afdal ialah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud sehari buka, sehari tutup, sehari buka, sehari tutup. Tu puasa yang lebih afdal. Kemudian timbul isu pula, dah kalau sehari buka, sehari tutup, sehari buka, sehari tutup, kebetulan hari yang kita patut buka tu hari Isnin, Khamis contohnya. Adakah kita disunatkan puasa ataupun tidak? Itu khilaf ulama.
Dalam Hasyiah Qalyubi ala Kanzur Raghibi disebutkan ada ulama mengatakan sunat juga puasa. Ada yang kata tak sunat puasa kerana meraihkan selang tanpa membatalkan selang-seli itu. Makna kalau contoh dia hari Rabu puasa, hari Khamis patut dia dibuka lah, tapi dia puasa juga hari Jumaat boleh puasa, sebab hari Jumaat tu sepatutnya selang-seli puasa Daud tu lah. Tapi disebabkan hari Khamis tu dituntut puasa secara khusus, boleh juga puasa. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata tidak sunat puasa kerana meraihkan puasa Daud yang selang sehari tu. Kiaslah ke puasa-puasa sunat lain, puasa Arafah contohnya. Kebetulan hari 8 Zulhijjah tu kita puasa, 9 Zulhijjahnya patutnya kita buka lah. Tapi disebabkan itu ada sunat puasa Arafah, adakah disunatkan puasa? Tu khilaf. Ada yang kata sunat juga kerana meraihkan puasa yang khusus iaitu Arafah, dan ada yang kata tak sunat puasa kerana meraihkan tertib puasa Daud dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang Abi Allah dan berfikir. Ini yang lebih lama berfikir, lebih lama berfikir, lebih banyak muhasabah diri berkenaan dengan amalan, berkenaan dengan dosa, berkenaan dengan salah silap orang, kemudian zalim kedok orang sekarang hari ni. Tu tafakur, mikir tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan aku ni lagu mana? Adakah aku buat maksiat hari ni menyebabkan Allah Ta'ala tidak redha dan sebagainya. Dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala ialah tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur ni yakni lebih daripada hak yang sepatutnya. Contohnya orang tu patut tidur 6 jam, dia tidur 12 jam. Itulah yang takut. Itu yang dilarang. Orang tu patutnya cukup tidur 8 jam, dia tidur 16 jam. Itu banyak tidur tu. Orang patutnya makan 2 kali sehari, 3 kali sehari, dia makan 5 kali sehari. Tu makan banyak. Lebih daripada hak sepatutnya. Orang patutnya dia ni kena minum 3 liter sehari, dia minum 6 liter sehari contoh. Jadi minum air banyak, belajar banyak pun mudaratkan juga. Cek lah perubatan tu ada berlaku. Macam makan kurma. Makan kurma sihat, manis-manis dia pun boleh sihat tu, tapi kalau makan lajak boleh memudaratkan. Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu mati sebab makan kurma. Dia jumpa hadis Nabi, ada orang riwayat hadis depan dia tak jumpa hadis tu, dia nak pergi cari kitab dia. Mana ada hadis ni, dia cari satu-satu. Sambil cari, sambil dia makan kurma. Kurma satu guni dia bawa. Dia satu guni tu. Kita terkotak. Sambil cari makan. Subuh habis tu. Satu baku. Satu guni. Habis tu, hadis tu baru jumpa. Hadis tu jumpa, mati tu. Waktu hadis tu jumpa, kurma pun habis. Waktu itulah Imam Muslim meninggal. Sebab apa? Sebab makan lajak banyak kurma. Jadi makanan sihat sunnah ni pun dia kena jangan jadi punah pula. Makan madu orang makan 1-2 camcok, dia makan 1 botol. Siap habis. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnihi hasba ibn adama luqaimatun yuqimna sulbah. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perut manusia. Jadi memenuhkan bejana ni bekas lah. Contoh tu bekas. Jadi perut kita ni pun dikira sebagai bejana sebab dia tadahan kepada tempat letaknya sesuatu. Tempat letak apa? Minuman dan makanan. Jadi hal lebih buruk kita penuhkan dalam bejana tu ialah makanan yang terbaik. Makan yang terbaik 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 nampak. Sehingga kan disebut dalam kitab Syarah Minhaj, kalau gi walimah makan lajak sangat, makan lajak lebih pada hak, tamanya kena minta izin tuan rumah. Kalau dapat izin tuan rumah, hukum dia makruh kerana lajaknya. Biasanya tuan rumah bagi je.
Sila makan tambah. Izin lah tu. Lepas tu macam mana? Makan juga kita sampai 3 pinggan contohnya. Makruh. Tu disebut dalam kitab fiqh. Ini kitab fiqh tu pun bukan kitab tasawuf. Tu. Dan memadu akan manusia oleh beberapa sebab yang membentukkan akan tulang belakangnya, belakang manusia. Jadi kita ni sepatutnya makan sikit je, koda-koda, sebab nak membentukkan tulang belakang. Okey, waktu kita puasa kita tak makan lebih kurang 12 jam kalau Malaysia. Di dunia ni hak paling lama sekali berpuasa 22 jam. 22 jam tak ingat negeri apa, negara apa kat utara tu. 22 jam ya. Buka puasa tu lagi 30 minit masuk isyak. Lepas tu bila masuk isyak lagi 40 minit masuk subuh dah. Sekejap dia punya puasa. Lepas tu tak ada tidur, puasa mula. Lagu mana hidup sana tak tahu. Try hidup kali 22 jam paling lama atas dunia ni. Kita 12 jam ujunglah sebab kita ni di khatul istiwa. Di khat khatul istiwa ni dia 12 jam mana? Seimbang antara siang dan malam kalau belajar falak lah. Kalau belajar falak kita ni di khatul istiwa ni specialnya ialah siang dan malam tu sama. Tak kurang tak lebih. Kalau utara lajak utara ke selatan ke dia tak sama, dia tak seimbang siang dan malam dia. Ada siang yang lebih lama, ada malam lebih lama. Kalau malam lebih lama boleh tahan ni siang lama. Kalau siang lama ni kena puasanya. Tak ada jalan dah. Ulama yang berfatwa di sana pun memang kena puasa sampai maghrib. Tak ada tiba-tiba puasa sampai zuhur, tak ada. Tak ada rukhsah di situ. Memang begitu dah. Nak buat kan? Jadi membetulkan tulang belakang. Jadi bila kita puasa nanti puasa Ramadan, makanan apa yang boleh membetulkan tulang belakang? Makanan yang disebutkan ulama fiqh yang disunatkan berbuka. Iaitu apa? Rutab, tamak, buah-buahan yang manis, ataupun kalau tak ada makanan-makanan masak yang kena api yang manis. Kalau tak ada juga air. Tu dia panggil makanan-makanan untuk menegakkan tulang belakang. Lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu lepas tu baru makan. Tu patutnya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Sini saya tak jumpa lagi lah Masjid Surah tu. Buka puasa kurma dulu, lepas tu bayar, lepas tu makan. Tak jumpa. Kalau Penang jumpa. Kalau Penang banyak dah buat gitu. Mungkin ustaz-ustaz dia dah yang gila-gila tu. Dia suruh buat gitu. Nampaklah suasana tu. Kalau Masjid Negeri ke contoh, Masjid Negeri rasanya ada. Masjid Negeri Pulau Pinang. Masjid Negeri Pulau Pinang, Allah kanan dia. Sedap-sedap sokmo. Biasanya pelajar lah pergi situ. Nasi kandar, nasi minyak, nasi biryani, Allah lah. Mewah sangat. Sahur pun ada juga, moreh pun ada juga. Tiap masjid mesti ada. Tu dia panggil makanan yang menegakkan tulang belakang. Kalau makan lebih lajak, dia tidak menegakkan tulang belakang, dia akan menyandorkan kita ke belakang. Ngantuk jadi dia. Habis. Menyebut akan segala hadis ini oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Yakni dalam kitab Al-Arba'in Usuluddin ni dia ada beberapa ilmu di situ. Ada ilmu akidah, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf. Al-Arba'in fi Usuluddin. Ke Ihya, Al-Arba'in fi Usuluddin ni dia kitab kecil lah, kecil tak kecil juga, tebal juga. Kitab yang selalu orang pondok belajar. Di situ dia ada bahas bab akidah, bab tasawuf dan bab fiqh. Ini dalam bab tasawuf lah sini. Kemudian, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Sekarang ni nak bahas faedah lapar. Setengah daripada faedah lapar. Nipis hati hingga mendapat ia seorang akan sedap mengerjakan ibadah. Sebab itu para ulama sikit makan sebab nak tulis. Kebanyakan sebab apa kita kata kebanyakan? Kerana Imam As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu dia makan 1 ekor kambing seorang dia. Sebab apa? Sebab dia ni jenis kuat mikir. Bila jenis kuat mikir ni lapar lah jauh. Imam bukan Imam Tajuddin As-Subki, bapak dia Imam Taqiyuddin As-Subki. Tak silap bapak dia tak silap. Bukan anak. Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala,
Paling banyak dia makan 1 ekor kambing, paling sikit seekor ayam. Dia seorang bukan kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi lah kita. Dia kuat. Dia tidak pernah puasa sunat langsung seumur hidup. Puasa Ramadan saja. Wujud puasa Ramadan. Puasa Ramadan kena lah wajib. Dia tak pernah puasa sunat langsung kerana dia kuat mikir, kuat menulis, sibuk dengan belajar. Tapi kebanyakan majoriti ulamanya kurang makan lah sebab nak fokus fikiran, tak mau jadi lala, tak mau jadi lali ke ngantuk dan sebagainya. Tu akan sedap ibadat dia. Jadi ibadat ni umum lah. Mayang kau baca Quran kau, mayang baca Quran, tahajud kau apa kau, ngaji kitab kau, baca Quran kau, tu semua ibadat. Ni kalau tu ibang tarawih dapat panjang, merungut lalu kita. Panjang lajak, panjang lajak apa? Dia baca 30 juzuk untuk 30 hari Ramadan. Memang disunatkan 30 juzuk 30 hari. Bukan 30 juzuk 30 hari. Sunat khatam tarawih, sunat khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Tu disunatkan secara khusus. Tak kisahlah sehari sejuzuk ke, sehari 5 juzuk ke, sehari 30 juzuk terus ke, tak kisah. Disunatkan untuk mengkhatamkan dalam sembahyang tarawih 30 juzuk Quran. Adapun yang yang sebahagian orang buat baca surah-surah pendek, diulang-ulang surah-surah tu, dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin menyebutkan bahawasanya itu bid'ah. Tapi bukan bid'ah dhalalah lah. Bukan bid'ah dhalalah tu. Itu yang biasanya kita Melayu pada tu. Dalam kitab Pati Muniatul Musalli, dia susun rakaat kedua mesti qul huwallah. Rakaat pertama surah tu lah ikut turutan wal asr lah apa benda semua tu. Kalau separuh malam kedua tu inna anzalna pula. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tak apalah tu tak jadi masuk neraka pun. Cuma tu baru dibuat sahaja di sebahagian negara kata Hasyiah I'anatul Talibin. Kita Hasyiah I'anatul Talibin ni dia banyaknya kalau dia bahas tu kita nampak banyaknya dia menekan ataupun dia lebih membahaskan kepada masalah-masalah yang berada di Nusantara. Kebanyakannya kalau orang belajar kitab tu lah. Fathul Mu'in dengan Hasyiah I'anatul Talibin. Dan dia banyak bagi faedah-faedah, contohnya nak rawat sihir lah, nak rawat orang gila lah, semua dalam tu belaka. Tu. Nak rawat waswas lagu mana dalam wuduk, dalam taharah dan sebagainya. Dia bagus. Penulis kitab Hasyiah I'anatul Talibin ialah cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penulis dia. Jadi Syekh penulis kitab ni cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia mengaji dengan pengarang sendiri, iaitu Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala. Pengarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Sebab tu pondok-pondok bakat mengaji Hasyiah I'anatul Talibin, tak akan lepas. Pesantren ke, pondok ke, pesantren di Indonesia ke, di Malaysia ke, mesti akan masuk Hasyiah I'anatul Talibin. Kerana faedah dan hukum yang dia dibawa tu kebanyakannya terjadi di masyarakat Nusantara. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan setengah daripada faedah belapa tu cerdik hati. Sebab apa? Kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Banyak makan tu, kenyang tu menyebabkan bodoh. Bodoh ni apa? Lambat mikir. Mikir tak masuk sokmo. Dah lah mikir tak masuk sokmo, lupa banyak tu. Allah bagus. Apa makan banyak? Jadi kalau dia tu kerak lapar, mana kalau dia banyak puasa ke ataupun sikit makan ke, maka dia lebih cerdik hati. Sebab tu ulama kebanyakannya majoritinya tak makan banyak. Sebab itulah. Dan bukan setakat tak tak makan banyak. Kadang-kadang ulama ni tak makan di tepi-tepi jalan, kedai-kedai tak makan. Sebab apa? Sebab nak jaga. Tamanya jaga dari sudut apa? Dari sudut makanan tu. Contohnya Tuan Guru Haji Rifai rahimahullahu taala, ulama Kedah itu meninggal. Anak murid dia cerita bahawasanya dia ni satu hari balik daripada sembahyang maghrib, kuliah maghrib lah, dia nak pergi cari buah tembikar. Cari buah tembikar, buah tembikar banyak dijual ketika itu, orang kafir jual. Orang Hindu lah, orang Cina lah. Dia tak beli kat orang Hindu, orang Cina. Dia cari juga Melayu, walaupun jauh.
Padahal tembikar tu dekat je ada, tapi hak yang jual tu bukan Melayu, orang Cina, orang India. Kalau dari sudut hukum tak ada apa, bukannya kena sembelih apa. Tak payah nak sembelih apa dah. Tembikar tu memang di situ dah. Tanaman memang halal dah, tak payah nak sembelih tembikar tu. Mampu nak sembelih tembikar. Dia cari juga. Cari siapa? Cari hak orang Melayu. Itu juga ada sebahagian riwayat tubuh Melayu kita ni yang banyak kalau kedai-kedai tu, kalau tukang masuk ataupun tukang jual atau tutup aurat, dia tak kira. Tu payah nak cari makan untuk ni. Kita balut ni asal sedap lu. Tak kisahlah kita. Lepas tu orang tanya juga, dah kalau kita guna kaedah tu payah nak makan zaman sekarang. Tu payah tu. Tu payah tu. Kita ada jumpa seorang pakcik tu, ada jumpa. Dia masih lagi beramal. Beramal apa? Beramal sembelih ayam sendiri, tak beli kat kedai. Tak beli kat kedai. Sebab apa? Boleh jadi. Cara sembelih tak kena, boleh jadi. Tapi kita dari sudut hukum fiqh boleh lah. Sebab apa? Ikut hukum zahir. Dia ikut hukum warak. Jadi hukum warak tak boleh hukum macam zahir. Dia tak boleh hukum warak ni ke orang ramai, tak boleh. Dia untuk sendiri je. Kalau kita buat hukum warak, habis ngajar fiqh tapi guna hukum warak. Pakat tak pergi kedai dah esok. Kalau tak pergi kedai lah. Jadi hukum warak ni dia main tasawuf, dia bukan main ikut fiqh. Fiqh ni boleh belaka. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan setengah daripada faedah lapar tu, memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Memecahkan makna memecahkan syahwat nak buat maksiat. Memecahkan syahwat nak buat maksiat. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh sebut, siapa-siapa yang tidak mampu berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa tu? Ya ma'syarah syabab, wahai pemuda-pemuda. Pemuda tu maksud dia apa? Dalam kitab-kitab sebut, dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Nihayah, dalam kitab Mughni sebut, pemuda di situ dengan mana orang yang bersyahwat, orang yang ada syahwat, bukannya muda semata-mata. Orang tua tak ada syahwat ke? Orang tua pun ada syahwat, masuk jugalah. Kecuali kalau dia tidak ada syahwat, maka tidak ada tuntutan puasa atas dia, kerana tidak ada faedah untuk puasa untuk tahan syahwat sebab dia tak ada syahwat. Kalau nak puasa juga lain cerita lah. Ni puasa kerana nak tahan syahwat tu. Jadi kalau orang, ya ma'syarah syabab, wahai pemuda di sini ialah orang yang mempunyai syahwat lagi. Maka hendaklah dia disunatkan, dituntutkan berpuasa. Kalau tak lagi juga puasa, maka kahwinlah. Dah lagu mana tak kerja lagi, fatawakkal ala Allah, kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu taala. Rezeki milik Allah taala. Hidup kira kerja tak kerja apa baroklah. Kalau pasien jenis mikir kerja tak kerja, kalau tak kerja lagi tak boleh nikah. Kalau kerja boleh nikah, tu pemikiran orang lama lah. Tak belajar mana lagi tu. Ni sebab tu dalam bab-bab ni kita kena rujuk ulama betul ke tak, kena kerja dulu baru boleh kahwin. Dah lagu mana? Adakah tak kerja langsung bah kahwin? Tu lain, tu bahal lain tu. Jadi kalau dia tu boleh tahan dengan puasa, sila. Tak boleh tahan juga, kena kahwin juga kata Imam Mahali. Lepas tu macam mana tu? Fatawakkal ala Allah. Rezeki tu insya-Allah Allah Taala jamin. Sebab dalam mazhab kita ada dua pendapat. Seseorang itu nak kahwin ni ada dua pendapat dari sudut sunat kahwin lah. Hukum kahwin ni ada banyak, wajib, sunat, makruh, haram. Jadi kalau hak sunat ni contoh dia. Pendapat pertama kata sunat kahwin kalau dia mampu memberikan pada isteri nafkah zahir batin. Makna dia tu dah kerja dah, dia ada pendapatan dah, dia pun berasa ada syahwat dah, cuma tak sampai tahap zina saja kalau dia tidak kahwin. Tu sunat kahwin. Tu pendapat pertama. Pendapat kedua kata apa nama tu? Dia mampu beri nafkah zahir batin, cuma sekarang ni nafkah zahir dari sudut duit pitih tu tak apa ada lagi. Cumanya syahwat dia berkehendak untuk buat maksiat, ataupun syahwat dia itu berkehendak kepada perempuan. Syahwat dia itu berkehendak kepada perempuan. Maka lagu mana dengan puasa pun tak boleh pergi kok. Maka dia kata kahwinlah. Lepas tu rezeki tu jaminan Allah Taala. Fatawakkal ala Allah. Tu pandangan kedua.
Kalau atas pandangan pertama, walaupun syahwat kuat tapi dia tak mampu nafkah zahir, kena puasa juga. Kena tahan lah maksud dia. Tu. Jadi Imam Mahalli kata, sehingga mengatakan bahawasanya kalau puasa pun menyebabkan syahwat dia makin naik juga, tak boleh diatasi, maka nikahlah. Fatawakkal 'ala Allahi rizqaha. Maka tawakallah dia akan rezeki dia pada Allah Taala. Itu yang patutnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Mengerasi ni bukan duk kerah-kerah tu, bukan. Mengerasi ni memaksa atas nafsu yang sangat menyuruh kepada kejahatan, yakni dapat mengatasi nafsu yang jahat. Bila kita lapar, bila kita lapar dapat mengatasi nafsu yang jahat. Sama lebih kurang tadi tu. Kemudian, dan setengah daripada faedah lapar, ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Ni kalau orang sembahyang tahajud lah. Ringan tubuh untuk sembahyang tahajud. Soalan, kena tahajud juga. Kalau dia bangun tak sembahyang tahajud, macam mana? Ni makna pada ghaliknya orang bangun malam sembahyang tahajud lah. Sebab tu dia kata sembahyang tahajud, dengan maksud dia tu bangun malam tu ya. Jadi dia tu buat ibadah pada waktu malam, di akhir malam. Itu lebih afdal daripada awal tengah. Di akhir malam, 1/3 akhir malam, itu yang lebih afdal. Kita start lah, kita kira sendirilah, start daripada lepas isyak sampai subuh, kita tolak, bahagi 3, bahagian akhir itulah yang lebih afdal untuk ibadat. Sembahyang tahajud berapa rakaat tidak ada had. Nabi SAW dalam hadis sembahyang 8 rakaat. 8 rakaat dengan 3 witir jadi 11. Kebanyakan orang silap faham, kata ni lah dalil tarawih 8 rakaat. Bukan. Itu bukan dalil tarawih, tu dalil Nabi SAW bangun malam. Bukan khusus untuk tarawih dak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala sebut, Nabi SAW setiap malam, setiap malam makna bukan khusus untuk tarawih, setiap malam 11 rakaat Nabi sembahyang, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Dan sembahyang tahajud itu sunat dia bila? Selepas kita tidur. Kalau tak tidur, tak panggil tahajud. Kita tak tidur sampailah nak dekat subuh, kita pun ambil sembahyang, nak sembahyang. Sembahyang apa tu? Bukan sembahyang tahajud. Tak ada sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud tidak kira tahajud, walaupun kita niat tahajud, kerana tak ada syarat dia. Syarat dia mesti tidur dulu, walaupun sekejap. Syarat dia mesti tidur dulu, walaupun sekejap. Pas isyak, tidur sekejap 5 minit, lepas tu bangun. Boleh contoh kita baru tidur pukul 9 tidur, pukul 9 10 minit bangun lah. Boleh lah buat tahajud tu. Kalau tidur tentu boleh lah buat tahajud 9 10. Terkejut orang, kok mana? Kalau orang terkejut, kita kata 9 suku tu aku buat tahajud, dalam keadaan aku dah tidur dah, tu makna dia tak belajar tu. Apa tahajud tu? Dia ingat tahajud tu pukul 3 4 pagi. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan tahajud ni kalau dia istiqamah, tiba-tiba satu hari itu dia tinggal, boleh qada. Dia tahajud dah tiap hari, tiap hari 8 contohnya, ataupun 2. Lepas tu esok tu pun terlena sampai pukul 6.45, boleh dia qada. Boleh dia qada, kerana sembahyang sunat yang sudah dilazimi baginya. Biasanya yang boleh sembahyang sunat yang boleh qada ni ialah sembahyang sunat berwaktu. Yang berwaktu boleh lah, yang bersebab tak boleh. Contoh sebab je lah, tahiyatul masjid. Kita masuk masjid dalam seumur hidup ni 1,000,000 kali lah, kita tak pernah sembahyang langsung contohnya, kita pun nak buat qada, tak boleh. Sebab dia bersebab. Dia mesti berwaktu baru boleh. Sembahyang duha berwaktu, sembahyang tarawih berwaktu. Aku tak pernah tarawih 20, asyik buat 8, nak qada, boleh. Cuma pahala kurang lah, bukan waktu Ramadan tu ya. Sembahyang apa lagi berwaktu? Ikutlah apa-apa yang berwaktu boleh qada, yang bersebab tak boleh Sembahyang sunat bersebab. Contoh apa lagi? Sembahyang wudu. Kita wudu dah 400 juta kali tak pernah sembahyang langsung, kita pun ada kesadaran, lepas tu dia pun qada, tak boleh, sebab itu bersebab. Sembahyang bersebab tak boleh qada, sembahyang waktu saja boleh. Sembahyang sunat ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala,
dan mengerjakan ibadah. Ini lebih umum lah. Sama ada bangun malam tu, sama ada bangun malam kau tak bangun malam kau, asal dia kerja ibadat. Kalau dia tu tubuh ringan untuk kerja ibadat, mana dia tu kurang makan. Jadi 24 jam kita ni seharian ni, adakah kita lebih 12 jam ibadat atau tidak? Ibadat sini bukan kena duduk tikus jadah, bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun situ bukannya Allah Taala cipta gaji manusia untuk 24 jam duduk di tikar sembahyang, bukan. Jadi ibadat ni luar. Mengaji ibadat, cukur air ibadat, kerja kerja setiap hari tu untuk nafkah, nak bini tu ibadat juga tu kalau kita niat. Kalau tak ada niat jadi adat. Sebab tu kena niat. Belajar niat, belajar apa? Set-set belajar pada pagi sampai ke malam belajar saja. Ibadat tu. Bukan kena tunggu sembahyang 2 rakaat Allahu akbar baru panggil ibadat. Bukan kena tunggu puasa baru panggil ibadat. Dia qasad baik untuk ibadat, walaupun itu pekerjaan adat, dia jadi ibadat. Makan je, tapi dia qasad untuk supaya dapat kekuatan ibadat. Dapatlah puasa sunat, dapatlah pahala sunat makan tu. Habis. Dan menghilangkan mengantuk. Mana mengantuk ni orang kuat makan. Tu je. Mengantuk lagi, kanan kiri atas belakang semua cara. Dia banyak makan tu. Pasien gitu. Sama ada banyak makan ataupun tidur tak cukup. Sebab tu tidur tu penting. Tidur tu penting. Kita paling kurang manusia ni 6 ke 8 jam sehari. 6 ke 8 jam sehari untuk tidur. Malam tu untuk tidur. Pas isyak ni, kalau pas isyak ni disunatkan untuk tidur kecuali 3. Pertamanya kalau ada walimah, yang keduanya kalau ada majlis ilmu, yang ketiga kalau ada orang mai ke rumah. Itu sahaja yang dibenarkan untuk kita buat selepas isyak. Kalau lain daripada tu kita buat juga makruh. Pas isyak buat apa? Tengok bola. Tak ada kerjaan. Contoh tu. Selain daripada 3 ni makruh. Kalau lepas isyak tu ada walimah ataupun ada orang mari ataupun belajar gitar, tu tak apa, tidak makruh. Selain daripada tu makruh. Belajar gitar ni masuk sekali ibadat lah. Mana? Lain daripada 3 ni makruh. Cakap sembang sampai pukul 1 makruh. Tu tak ada benda apa. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, hilang mengantuk yang menegah ia mengantuk daripada ibadat. Bila mengantuk payah ibadat. Mana ibadat? Belajar. Ngantuk. Payah belajar. Mayang ngantuk. Tok Imam bukan laju. Tok Imam baca panjang kan? Sampai menguat-nguat. Sampai tengok cicak dekat dinding. Kawan tu baca Baqarah waktu tarawih. Kita pun tengok cicak tu. Cicak duk bergomor situ. Gomor atas dinding. Kemudian dan setengah daripadanya daripada faedah lapar memada dengan sedikit daripada harta dunia. Sebab kalau dia banyak makan kena banyak duit. Ni makan koda-koda berapa? Sehari RM10. Dah 30 hari baru 300. Jadi dia tak cari harta tu tak sungguh mana. Jadi bila tak sungguh mana cari harta, banyak dia kot Allah Subhanahu wa taala. Baru dia dan gaji. Ni kerja letih, tak ada belajar kita, tak ada belajar fardu ain, tak ada nak tahu mana sah batal mayang. Sampailah ke tu. Lagu mana itu? Hidayah taufik tak ada. Allah Taala tak beri. Jahil murakkab sampailah meninggal. Wal a'yadu billah. Tu. Dan setengah daripadanya adapun kenyang, habis tu faedah lapar. Adapun kenyang itu maka ada padanya pada kenyang beberapa kebinasaan. Kebinasaan, keburukan. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Tiadaan sedap ni makna tidak gemar banyak buat ibadah. Sebab tu kitab Hidayatus Salikin tu kitab tasawuf ibadah. Lepas kitab Penawar ni kalau khatam, dia lepas khatam sepatutnya belajar kitab tasawuf seterusnya Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin tu tasawuf ibadat dia panggil. Daripada start subuh sampailah kita tidur, dia atur ibadat seharian kita. Kita nak kerja bila, nak mengaji bila, nak ibadat bila, sembahyang sunat apa. Jadi kalau Penawar bagi hati kalau khatam, dalam keadaan kita tak tahu lagi hati ni, kita buat ibadat tak sedap mana. Baca kitab Hidayatus Salikin pun baca saja, nak amal payah. Nak amal berat. Witir berat tu. Witir waktu Ramadan je. Lain pada Ramadan Allah tak larang. Walaupun 1 rakaat tak larang.
Witir adnal kamal, sekurang-kurang sempurna 3 rakaat. Kalau buat 1 rakaat khilaful aula. Kalau kerap buat 1 rakaat makruh. Perbuatan tu makruh, bukannya tak dapat pahala. Perbuatan sentiasa buat 1 rakaat witir itu makruh, tanpa menafikan sembahyang witir itu sunat. Makna sembahyang sunat witir itu kurang pahala lah daripada tak ada langsung. Yang sekurang-kurang sempurnanya 3 rakaat. Yang paling banyak 11 rakaat. Itu paling banyak. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kedua, menambah keinginan nafsu. Menambah keinginan nafsu bila makan, kita dah bahas dulu, bila makan maka pencernaan makanan itu akan jadi darah, akan jadi air mani, maka syahwat pun akan banyak. Ketiganya, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Sebab itu antara hikmah puasa ialah kita berasa miskin ni macam mana orang miskin tak makan ni. Itu antara hikmah puasa, ialah untuk kita merasai macam mana orang miskin susah nak makan. Itu je. Jadi bila kita ni makan banyak, maka susah nak dapat rasa belah kasihan ataupun teringat pada orang miskin ni. Sebab kita dah berasa sedap semua. Kerana apabila ia seorang kenyang, niscaya menyangka ia seorang akan sekalian manusia semuanya kenyang. Dia rasa kenyang belaka. Jiran dia kenyang, orang dia sebelah kenyang, orang sebelah kenyang, orang depan kenyang belaka. Sebab aku ni kenyang dah, Malaysia ni orang kaya saja. Dia rasa gitu. Bersalahan lapo noktah. Maka ia sebab bagi kasihan belah akan orang yang miskin. Wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.